makhluk berpuasa dengan cara masing-masing ni, saya ada sebutkan di sini tentang cara bagaimana mereka berpuasa. Dan nak bagi tahu kata setiap makhluk melakukan apa yang diarahkan Tuhan kepada mereka tanpa mengubah sedikit pun dan tanpa bercanggah dengan apa yang Allah Taala arahkan. Contoh, kan imsak maknanya apa, di puasa maknanya imsak, menahan diri. Ya, menahan diri daripada melakukan yang dilarang oleh Allah. Menahan diri daripada mengeluarkan diri daripada hak yang telah ditetapkan Allah. Makhluk manusia inilah yang paling suka bercanggah. Cuba tengok makhluk lain. Kenapa gunung hak kita nampak depan mata kita, bukit hak nampak depan mata kita, tiap hari duduk kat situ? Tak bergerak-gerak. Boleh bergerak tak gunung? Tanya. Boleh. Karena dia makhluk. Dia tahu gunung bergerak apa? Dia kali bergerak kan ada kaki. Ada benda bergerak tak ada kaki pun. Air sungai bergerak ada kaki. Air sungai bergerak. Angin bergerak ada kaki. Mana ada kaki? Kalau bergerak dengan sebab kaki, kira sungai tak boleh disebut bergerak. Habis sungai apa dia? Mengalir. Gerak lah tu. Pasal kita. Nama dia mengalir. Dia guna dekat ayat. Tak faham? Jadi apa ni? Bukit kita nampak depan mata kita tak bergerak. Kenapa dia tak bergerak? Kerana Allah suruh dia tetap. Bukit Uhud pernah bergerak kerana nak ikut Nabi. Maka Nabi kata, tak payah bergerak. Kamu duduk di situ. Sebab tu Bukit Uhud yang asalnya dah bergerak sikit daripada tempat asal dia. Kalau Nabi tak halang, Bukit Uhud akan duduk di sebelah Masjid Nabawi. Dia akan bergerak sampai ke Madinah. Jadi bukit bergerak. Dan pergerakan gunung berapi, gunung-gunung yang kita tahu secara makruf dalam ilmu geografi, kita tahu kata akan ada pergerakan gunung. Pergerakan tu yang kadang-kadang boleh jadi gempa bumi dan seumpamanya. Jadi pergerakan dalam tanah. Tapi kenapa bila akan bergerak tadi? Bila diarahkan Allah, baru dia bergerak. Bukit tak bergerak. Sayap bulu burung nipis, ringan dan dia terbang. Kenapa dia boleh terbang? Karena dia mengikut arahan Allah. Karena dia disuruh jadi ringan, maka dia ringan. Dia tak akan jadi berat. Pemberat pula benda yang besi, dia kena jadi berat. Dia tak akan tukar jadi ringan. Kenapa? Karena mengikuti arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap di kalangan ini mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Yang suka bercanggah dengan arahan Allah adalah manusia. Maka apa yang akan menghalang dan melawan dengan ego manusia ni? Dia kena buat lawan benda yang bercanggah dengan jiwa dia sendiri. Dan apa benda yang akan menanam? Dia seperti mana pokok akan tumbuh dengan diletak dengan baja. Dan baja ni bukan mesti baja elok. Tik ayam pun dia akan naik pokok. Macam tu juga kita ni, dia akan tumbuh ego dalam diri kita ni kalau kita selalu tabok dengan bajanya ke dalam perut kita. Masuk dalam ni makanan banyak seumpamanya menyebabkan kita akan jadi semakin ego, sombong dan seumpamanya. Hingga disebutkan perut kita ni menjadi maqabir al-hayawanat, kubur bagi binatang. Maka kita pun jadi macam binatang yang kita makan. You are what you eat. Kamu dengan apa yang kamu makan. Maka kita jadi macam yang kita makan tersebut. Apa yang akan menghalang ego tadi, yang menjaga daripada perkara tersebut? Puasa. Puasa yang akan jaga daripada tadi. Jadi kita baca laju. Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah menyebutkan bahawa ketahuilah olehmu wahai saudaraku, sesungguhnya puasa itu jika dikira umum kepada semua yang wujud, maka ianya merangkumi seluruh makhluk yang wujud. Ini kerana di antara maksud puasa ialah menahan seluruh perkara yang wujud serta mengikatnya keluar daripada tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Ini makna imsak. Jika kita perhatikan seluruh makhluk yang wujud ini pasti terikat dengan tugas masing-masing. Kamu perhatikan benda yang berat, ianya tidak akan berpindah randah dengan sendirinya kerana tugasnya perlu menetap. Manakala yang ringan pula tidak terangkat dengan sewenang-wenangnya. Kesemuanya telah terikat dengan tugas masing-masing, tunduk dan patuh pada perintah Allah Ta'ala tanpa menyalahinya. Itu puasanya mereka. Begitulah sepatutnya bagi seorang hamba yang berpuasa. Sepatutnya dia mencontohi puasa makhluk yang lain, yang sentiasa mengikuti arahan dan perintah tanpa banyak bersoal dan membantah. Maka jika dia telah membebaskan dirinya daripada belenggu kehambaan kepada nafsunya dan ikut egonya,
berhaklah dia mendapatkan ganjaran seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala fi kulli ramadhana utaqa'a minan nar. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala pada setiap Ramadan terdapat hamba-hamba yang dibebaskan daripada neraka. Kenapa? Karena mereka telah membebaskan diri mereka daripada kehambaan kepada makhluk. Maka Allah membebaskan mereka daripada neraka. Moga kita termasuk dan dibebaskan oleh Allah, yang termasuk yang dibebaskan oleh Allah daripada nerakanya pada bulan Ramadan ni. Amin ya rabbal alamin. Dan setiap malam ada hamba yang dibebaskan daripada api neraka. Allah dah sebut dah, ini bebas daripada api neraka. Ini bebas daripada api neraka. Ini bebas daripada api neraka. Dan moga kita ditunjuk pada malam itu. Amin ya rabbal alamin. Saya nak bagi satu amalan kepada ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, juga kepada para hadirin semua yang ada dalam live kita pada hari ini. Amalan mujarrab yang dilakukan oleh para masyayikh, para ulama ketika Ramadan yang Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jumaat terakhir ni, hari ini Jumaat terakhir ni. Jadi kita nak kena buat apa Jumaat terakhir ni? Ini dengan krisis pada zaman lah, dengan keuangan dan seumpamanya. Moga-moga dengan amalan ni akan diberikan barakah kepada harta kita insya-Allah. Dan apa sahaja yang kita ada. Berkat ni bukan mesti duit kita akan bertambah jadi beranak tak. Berkat ni maknanya kebaikan tu akan bertambah. Kita akan rasa cukup, dicukupkan oleh Allah Ta'ala dengan semua segenap sudut. Dan ni perkara ni mujarrab berlaku. Nah, kalau kita amalkan dan kena yakin dengan sungguh-sungguh. Ini saya tulis dah depan ni. Ini amalan yang dilakukan oleh para masyayikh ketika bulan Ramadan. Itu ditulis ini di atas kertas. Yang ditulis di atas kertas. Tulis apa? Tulis bismillahirrahmanirrahim, huwal ghaniyul aziz. Tulis macam tu. Kemudian tulis in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa khalila ma tashkurun. Ini bawah ni surah Al-A'raf, atas surah Taghabun. Ditulis macam ni. Kemudian tulis di tepi sengit macam tu. Wallahu syakurun halim. Kemudian tulis hak ni alimul ghaibi wasyahadah. Tulis balik macam ni. Jadi macam mana nak tulis? Tulis macam ni lah. Ni macam ni. Alimul ghaibi wasyahadah, tulis macam ni lah. Tapi hak ni tulis di sini macam ni ya. Kita kat atas lah apalah hak ni, tulis kat papan putih. Jadi tulis kat atas, kita kena tulis bagi dia terbalik ni. Lepas tu Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Tulis yang ni. Ni hari Jumaat ni, siang ni, tulis. Tulis dan kemudian letak dalam beg kita. Letak dalam beg. Insya-Allah rezeki akan diberkati. Insya-Allah. Ini amalan yang dilakukan oleh para masyayikh, para guru. Dalam Ramadan yang terakhir ditulis ni dan kemudian diletakkan dalam beg kita. InsyaAllah. Ni santri-santri boleh beramai. Tak santri pun boleh beramai. Jadi, tambah duduk di pondok ni, tak payah duduk ada masalah lah buat duit-duit ni. Tulis. Ini buah dalam beg kita, insyaAllah. Allah Ta'ala akan berkati rezeki kita, insyaAllah. Tamam? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ghaniyul aziz. Jadi tulis atas kertas. Ada kertas. Tulis atas kertas tu kataan ni. Nanti lipat, bubuh dalam beg kita. Selagi mana kertas ni ada dalam beg dia, insya-Allah akan diberkati rezeki. Selagi mana kertas ni ada dalam beg dia. Boleh? Jadi amalkan dan saya ijazahkan kepada semua dengan amalan tersebut. Dan moga-moga kita semua dapat manfaatnya insya-Allah taala.